Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan bab 4 iaitu subtopik dia 4.4 iaitu berkenaan dengan persenyawaan dan kehamilan. Okey. Mari kita belajar. Yang pertama, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat, memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran. Seperti yang dipelajari pada subtopik 4.1 persenyawaan bermaksud proses pencantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Apakah yang berlaku selepas persenyawaan? Okey, sebelum kita bercerita lanjut berkenaan dengan ni, okey, mari kita lihat dulu video berkenaan dengan persenyawaan dan kehamilan. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, ada satu lagi video yang boleh kita lihatlah. Okey, yang ini dia. Okey.
Okey, di situlah betapa cantiknya ciptaan Tuhan lah. Okey. Dan dengan penciptaan manusia, inilah yang antara benda yang kita perlu syukur. Okey. Baik. Kalau di dalam video-video ni dia nampak dengan lebih jelas lah bagaimana proses kejadian manusia. Okey. Ini dia. Seperti mana yang diberitahu pada sebelum ini ya, yang mana apabila proses ejakulasi, iaitu daripada sperma itu dirembes, dikeluarkan daripada dibebaskan, dia boleh mencapai sampai berjuta-juta sperma itu. Yang mana sperma itu kalau kita lihat sini, dia dikeluarkan di sini, lepas tu sperma itu dia akan berenang, dia pergi ke atas, dan dia akan sampai ke bahagian tube fallopian yang mana ovum menunggu di sana. Dan di sinilah berlakunya proses persenyawaan. Kalau lihat pada gambar ajar ini, banyak sperma dia akan mengelilingi ovum itu. Tapi daripada banyak-banyak sperma itu, daripada berjuta-juta sperma itu adalah hanya satu saja sperma yang terpilih untuk masuk ke dalam dan disenyawakan dengan ovum tadi. Hanya satu saja. Hanya satu. Maksudnya kita sekarang yang terjadinya manusia sekarang, kita adalah antara sperma-sperma yang berjaya. Daripada berjuta-juta tadi, ada satu saja sperma yang berjaya masuk ke dalam ovum tadi, dan seterusnya dia disenyawakan. Okey, disenyawakan di tube fallopian. Okey, bila dia disenyawakan, kalau kita lihat di sini, nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tube fallopian dan membentuk zygote. Yang mana sperma tadi membawa DNA. DNA untuk jantan, yang mana ovum adalah DNA untuk betina. Okey, kalau tak silap saya 23 kromosom. 23 kromosom bagi lelaki, 23 kromosom bagi perempuan. Dia digabungkan, dia akan menjadi 46 kromosom. Tambah X ataupun tambah Y. Kalau dia 46 kromosom tambah X, maksudnya yang individu yang terjadi adalah perempuan. Kalau 46 ditambah dengan Y, kalau Y itu mewakili dia adalah lelaki. Dia akan membesar menjadi lelaki lah. Boleh tak kalau dia menjadi 46 tambah XY? Allahualam. Memang kejadian tersebut memang adalah double XY. Dia ada double X. X ada 2, 1 Y. Itu bila belajar berkenaan dengan kromosom. Ada lagi dia tambah 46 tambah X, XY. Yang mana dia ada jantan bagi dia ada pembiakan lelaki, dia ada pembiakan bagi perempuan. Itu yang kita panggil sebagai hunsa. Memang wujud lah. Yang ada hunsa ni memang wujud. Okey. Kalau kita lihat di sini, sperma akan berenang memasuki faras. Lepas tu persenyawaan zygote membagi menjadi satu buah sel yang disebut sebagai embrio. Dan embrio ini akan menempel di dinding uterus. Apabila dia sudah bersenyawa tadi membentuk zygote. Zygote tadi apabila dia sudah menempel dekat dengan uterus, dia menempel, dia akan menjadi embrio. Okay. Dan dia akan dipanggil sebagai fetus 2 bulan dan ke atas. Pada waktu itulah barulah seorang perempuan tu dia akan sedar yang mana dia akan mengandung. Sebab pada masa itu darah haid dia tidak keluar. Okey, embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan tu berkembang menjadi fetus dan menyerupai manusia itu bayi, dan proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Selepas kira-kira 38 minggu, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Ini akan menunjukkan perkembangan zygote kepada embrio sehingga kelahiran. Ini dia lah fasa-fasa. Kita dah lihat video tadi bagaimana fasa-fasanya. Pada fasa 1 minggu pertama hingga minggu keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Dan embrio ini mempunyai ekor yang kecil. Ekor tu macam tulang belakang dia lah. Okey, seterusnya pada minggu ke-7 hingga 9, hidung, telinga dan jari akan terbentuk. Okey, manakala
Okay, minggu ke-7, 9 ni pada minggu bulan yang kedua lah. Dia nampak dia lebih jelas pembentukan dia. Okay, minggu ke-10 hingga 19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Lebih mirip kepada seperti bayi lah. Ini berjangkau pada bulan yang keempat. Sebab tu pada bulan yang keempat, bagi perempuan mengambil, biasanya mereka diarahkan untuk mengambil CT scan. Scan untuk pembesaran otak dia macam mana, okey, untuk melihat dia normal ataupun tidak lah. Dan embrio ini dipanggil sebagai fetus. Okey. Okey. Seterusnya pada minggu ke-20 hingga 37 fetus akan kelihatan seperti menyerupai bayi. Tadilah bayi. Okey, dan minggu ke-8 hingga 40 fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Okey, dan dinding bawah otot uterus mengecut dengan kuat. Amnion akan pecah dan bendalai amnion pun dibebaskan. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faras dan seterusnya keluar daripada badan. Ini pada kelahiran yang normal, yang mana kepala bayi itu berada di bawah. Okey, apa akan berlaku sekiranya kepalanya di atas? Adakah dia boleh melahirkan? Boleh. Kalau kepalanya di atas boleh, dia keluar dulu kaki boleh. Cuma yang menjadi bahayanya adalah jika tali pusat tadi melilit leher bayi tadilah, sebab dia akan boleh menyebabkan bayi yang di dalam kandungan tadi semasa nak melahir boleh tercekik. Kalau ada berlakunya lilitan bagi tali pusat ini, doktor biasanya akan mencadangkan supaya berlakunya cesarean. Okey, caesar iaitu perut dibelah lah. Bahagian uterus itu dibelah untuk mengeluarkan bayi. Itu adalah cara dia dengan lebih selamat. Okey, tetapi pada normalnya kepala dia berada di bawah. Kalau kepala di atas masih juga normal. Yang tidak normalnya adalah apabila tali pusat itu melilit bahagiannya. Okey. Biasanya bila nak berlakunya proses kelahiran ini, biasanya amnion tu akan pecah. Amnion tu adalah lapisan yang meliputi bayi tadi. Dia melindungi bayi. Sepanjang bayi itu berada, bendalai tersebut akan melindungi bayi. Itu adalah bendalai amnion. Jadi soalannya, bendalai amnion ini asalnya daripada mana? Okey, sebenarnya bendalai yang ada di dalam amnion ini juga hasilnya daripada bendalai yang dihasilkan oleh badan ibu tadi. Dia juga dihasilkan melalui air kencing bagi bayi tadi. Air kencing dia, bila dia kencing, okey, bila dia mungkin dia ada berak ke, okey, bila dia kencing ke, okey, air itu akan meliputi keseluruhan bagi di dalam kandungan bayi itu tadi. Okey, itu yang membentuk amnion. Okey, kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey, embrio akan membesar dan berkembang dalam satu pundi yang dikenali oleh membran yang dikenali sebagai amnion. Okey, amnion mengandungi bendalai untuk melindungi fetus. Bagaimanakah fetus memperoleh nutrien dan oksigen ketika berada di dalam uterus? Bagaimana pula fetus menyingkirkan bahan buangan? Ini dia. Okey, sebenarnya bayi yang di dalam kandungan juga dia mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu dan menyerap nutrien daripada ibu tu sebenarnya semuanya dah melalui tali pusat. Okey, kita tengok sini. Kita mula tengok dulu pada tali pusat. Tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Okey. Plasenta itu kalau bahasa kampung yang kita panggil temuni. Temuni itu dalam bahasa Inggerisnya kita panggil placenta lah. Bahasa sains kita panggil placenta. Okey. Dan juga terdapat saluran darah dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Darah bagi seorang bayi tadi dia berhubung melalui tali pusat tadi ke plasenta, dan plasenta ini kepada plasenta ini dia berhubung dengan bagi badan si ibu tadi. Kita tengok fungsi plasenta terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio dan tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus.
itulah pengumanan bagi ibu. Darah dia digunakan lagi untuk membekalkan semua keperluan di dalam bayi dalam kandungan. Okay, kita tengok lapisan amnion tu, membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalih. Itu adalah amnion. Okey, lepas tu fetus ini embrion yang membesar menjadi fetus dan bendalih amnion bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran mencegah fetus daripada kecederaan. Jika berlakunya jatuh ke apakah kan. Darah biasanya bendalih amnion ini adalah merupakan satu medium, dia akan menyerap hentakan supaya tidak berlaku kecederaan yang serius bagi fetus. Hentakan ada hadnya hentakan tu lah. Kalau hentakan dia terlalu kuat juga boleh menyebabkan amnion ni boleh pecah. Okey. Bila biasanya kalau amnion, kalau biasa proses kelahiran, bila amnion ni pecah, dia akan menolak sekali bayi itu keluar. Ini memudahkan bayi untuk keluar lah. Tetapi kalau dia belum tiba masanya, kalau bendalih amnion ini pecah, apa akan terjadi kepada fetus? Adakah fetus akan mati? Jawapannya tidak. Okey. Jawapannya tidak. Walaupun bendalih amnion sudah keluar, tetapi fetus tadi dia berhubung mendapatkan keperluan dia karbon dioksida, oksigen, nutrien itu daripada ibu. Okey, dia masih ada connection. Maksudnya kalau bendalih amnion pecah, fetus masih lagi boleh hidup. Baik, dinding uterus pula ialah terdiri daripada dinding berotot dan tempat embrio menempel dan berkembang. Okey. Inilah. Okey, kita lihat pada soalan. Okey, parti formatif 44. Jika berlaku penempelan embrio pada dinding uterus, adakah head akan berlaku? Jawapannya tidak. Tidak akan berlaku head pada masa tersebut. Sebab itulah bagi isteri-isteri yang nak mengandung, perkara pertama yang dia akan sedar adalah berkenaan dengan darah head dia tadi. Kalau darah head dia tidak keluar, dia akan lebih baik dia pergi cek lah dengan doktor, ataupun boleh belilah pregnancy test lah. Boleh cek sama ada dia mengandung ataupun tidak. Okay. Yang kedua, terangkan perkembangan zygote selepas persenyawaan. Okey, terangkan perkembangan zygote selepas persenyawaan. Zygote ini terjadi apabila berlakunya persenyawaan ovum dengan sperma tadi. Bila ovum dan sperma sudah berlakunya persenyawaan, barulah zygote ni tadi dia akan membentuk embrio apabila dia mula menempel di dinding uterus. Dia membentuk menjadi embrio. Daripada embrio ini barulah dia selepas 2 bulan dan ke atas barulah dia berubah menjadi fetus. Pada bulan yang keempat dia dah menjadi lebih mirip kepada bayi. Bulan keempat dan seterusnya. Okey, dia mula mirip kepada bayi. Maksudnya daripada zygote dia membentuk embrio. Apabila dia sudah menempel di dinding uterus, dia membentuk embrio. Embrio akan membesar sampai bulan yang kedua, barulah dia dia membentuk fetus. Fetus dia akan membentuk menjadi bayi yang sebenar pada bulan yang keempat, dan perkembangan dan seterusnya sampai minggu ke-48. Okey, soalan seterusnya. Lengkapkan carta alih di bawah yang menunjukkan urutan perkembangan zygote dalam tempoh 38 minggu. Mula-mulanya zygote, lepas tu dia menjadi embrio, embrio menjadi fetus, fetus dia menjadi bayi. Yang keempat, nyatakan fungsi amnion, plasenta dan tali pusat. Yang ini anda kena hafal, dan fahamkanlah amnion, plasenta dan tali pusat. Amnion, plasenta, tali pusat, ini dia tadi. Okey. Amnion, membran membentuk pundi mengandungi bendalih. Lepas tu tali pusat tadi, tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta. Okey, dan plasenta
Ini dia tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbonsida dan bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Okey. Itulah perbincangan bagi praktis formatif 4.4. Okey. Okey, informasi tambahan pernah dengar stem cell. Stem cell itu mereka dapatkan dari mana? Mereka dapatkan daripada placenta bagi bayi tu. Stem cell ni kalau dia ada perkhidmatan menyimpan stem cell ni, yang mana stem cell ini dia membawa kebaikan, yang mana ini adalah merupakan origin bagi sel tersebut, yang mana jika kita ada masalah pada masa akan datang, contohnya kita ada kanser ataupun dan sebagainya, stem cell ini boleh digunakan untuk generate lagi sel-sel kita yang sudah rosak tadi. Itu adalah kegunaan stem cell. Stem cell ini terdapatnya dari mana? Dia terdapatnya dekat dengan placenta bayi. Ada servis, ada yang servis untuk menyimpan stem cell bagi bayi tadi. Ada bayarannya lah. Okey, setakat itu saja. Semoga kalau ada persoalan boleh melalui saya ataupun melalui kepada guru kelas masing-masing. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.